Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam Presiden Kuasa Masjid Al-Ghufran Batu Dua Lama Kena Perleh, tuan-tuan pemerintah Allah sekalian, pertama sekali marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita pada Allah SWT kelimpah kurnianya. Dengan rahmatnya dia beri masa kepada kita, dia beri tenaga, dia beri kesihatan, dia kesempatan pada pagi ini dapat sama-sama kita hadir, dapat sama-sama kita solat subuh berjemaah, dan dapat sama-sama kita sambung kuliah mingguan kita ni, dua mingguan setiap subuh minggu ke genap 2 dan 4 insya-Allah. Dan hari ini tuan-tuan tarikh 14 Mac bersamaan dengan 20 Rejab, 30 Rejab. Dah masuk hujung bulan tuan-tuan. Baik, betul malam ni tuan-tuan, maghrib lagi dah masuk dah Sya'ban. Sebulan Sya'ban Ramadan tuan. Lagi countdown dia sebulan lagi tuan. Hari itu baru PKP. Hari ni nak PKP apa? Dah setahun dah PKP. Hari itu baru puasa. Lah ni puasa pula tuan. Tak lama mana tuan. Jadi pada hari ini saya akan sentuh sikit tentang satu bab, iaitu Isra' dan Mi'raj. Yang mana kita hari itu ni hari Khamis cuti umum. Saya nak ulang kaji balik lah. Semua orang tahu peristiwa ni, semua nak ulang kaji. Apakah dalil, apakah cerita, yang mana hadis-hadis yang dibawakan oleh Rasulullah SAW kepada kita tuan-tuan. Okay, pertama sekali tuan-tuan kita tengok tentang surah Isra' Mi'raj. Cerita Isra' Mi'raj ni, adakah ia berlaku dalam mimpi ke Nabi tak sedar ke Nabi macam mana cerita dia, ke memang betul-betul berlaku dan sebagainya. Jadi bila tanya orang itu, kita rujuk balik apa yang Allah cerita dalam Al-Quran, apa Nabi cerita dalam hadis sahih. Jadi dalam satu yang pertama sekali, hujah pertama surah Al-Isra ayat 1, Allah cerita sendiri macam mana Nabi diperjalankan pada satu malam kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat pertama surah Al-Isra, Allah berfirman tuan, apa maksud dia? Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Okey, jadi ayat pertama ni Allah sendiri berfirman. Allah cerita apa? Allah kata Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya, iaitu siapa dia? Nabi Muhammad SAW. Bila berlaku ni? Pada malam hari. Suatu malam tuan, Allah perjalankan Nabi daripada mana? Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, Palestin. Mekah tu ke Palestin, yang mana kami berkati di sekelilingnya. Sebab tu tuan-tuan, Nabi berkati tanah Palestin ni, yang mana betul Masjid Aqsa tu hak kita bersama. Kita dah kata pergi kat mereka lah, Palestin dengan Israel mereka bergaduh, kita ni duk Perlis, duk Malaysia, itu tanah mereka, ni tanah kita.
Tak, itu tanah kita bersama, milik Islam. Sebab apa? Syiar kita, tuan. Sebab apa? Nabi beritahu siapa yang solat di Masjidil Haram, satu solat di sana kita solat 1,000 kali ganda solat. Bayangkan dari subuh tadi kena buat 100,000 kali subuh, baru sama satu subuh di masjid Masjidil Haram Mekah. Dan siapa solat di masjid Nabi, masjid aku Madinah, satu solat di sana bersamaan dengan 1,000 solat. Kita di mana di Kangak ni buat 1,000 kali subuh, 1,000 kali zuhur, baru sama satu waktu zuhur di masjid Nabi. Dan Palestin ni pula dari saya sebut, siapa yang solat di Masjid Aqsa 500 kali ganda, tuan. Dia punya satu solat di Masjid Aqsa kita kena buat 500 kali ganda. Jadi pahalanya berlipat kali ganda. Sebab tu tuan, 3 tempat ni kita boleh pergi cari keberkatan. Ustaz, pagi ni kami nak sembahyang Masjid Kuala Poleh Kampung. Pasal apa? Sebab atas hayat ni lain sikit pahala, sejuk sikit. Tak ada, sama aja. Masjid Terapung ke ni, Masjid Raja ni di Arab, sama pahala. Masjid Putrajaya ni tempat pentadbiran ni Malaysia ni, sama. Mana masjid lain pahala sama. Subuh kita samalah masjid-masjid lain. Tapi 3 solat tadi di masjid tadi berbeza-beza, tuan. Itu kelebihan dia. Sebab tu hak kita bersama untuk pertahankan Palestin ni. Kemudian Allah kata lagi, kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran. Sepanjang Isra Mi'raj tu Allah nak tunjuk kehebatan dia, kebesaran dia. Sesungguhnya Allah jualah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi dari sahih ada dah. Pertama, Allah sedang cerita tentang Isra di sini, tuan. Okey, kita pergi tentang yang kedua. Apa itu Isra? Tadi ni dah tahu dah. Isra ni maksudnya perjalanan Rasulullah SAW daripada Mekah ke Baitul Maqdis, Aqsa, Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, Mekah ke Palestin. Kan? Ada gambar, tuan. Apa tu Mekah, tuan, Mekah tu Mukarramah tu dia penuh orang, tuan, sembahyang. Dulu rindu dah boleh sembahyang rapat-rapat. Allah tu, tuan, nak rapat tak boleh dah. Daripada 2 meter jadi 1 meter. Jadi 2 meter balik, dah 1 meter balik. Kita doa-doa lah, lepas ni kita boleh kembali sembahyang macam biasa, tuan. Okey, jarak dia, tuan-tuan, Mekah ni duduk kat tengah tu. Atas tu sikit, tu Masjid Aqsa. Ini Palestin, tuan. Saya pergi zoom lagi, tuan. Ni saya zaman mudah. Pakai WhatsApp, pakai telefon Android ke, iPhone ke apa ke, tuan-tuan tag Google Map. Jeddah Mekah pi Aqsa. Jarak dia 1,462 km. Perlis pi KL 500 km. KL pi Johor Bahru 300 lebih. Tak sampai 1,000. Cerita dia tuan-tuan, Perlis pi Johor, patah balik mai KL balik, bahkan lebih lagi. Tanjung Malim ke Tapah, tak pun Perak pula Ipoh, baru nak sama Jeddah tu, Mekah tu pi ke Masjid Palestin. Zaman kita mudah, naik kereta sampai, naik kapal terbang sejam 2 jam sampai, naik ETS lagi cepat, 5 jam sampai, contohnya. Jadi nampak kata apa? Kita tak heran pergi mana pun. Tadi minum kopi sekali kemarin, dah bila masa pergi UK balik dah. Orang tak pernah heran kan? Sebab kalau ni ada duit saja boleh berjalan. Tapi zaman Nabi dulu ni, kalau cerita lagu tu, betul ke naik unta ni berapa bulan? Sebulan ni gaya-gaya ni kan? Apa lagi naik unta, kuda, jalan kaki. Jadi benda tu mustahil. Itu yang berlaku pada zaman Nabi tu, tuan. Okey, Nabi naik apa, tuan? Kita mudah naik kenderaan tinggi laju. Tapi cerita dalam hadis sahih, Nabi naik buraq. Bukan buraq oil yang ada apa isi minyak. Tu buraq oil Langkawi, buraq oil kat mana-mana tu, tempat-tempat dia minyak tu lain. Ni buraq, tuan. Apa yang disebut? Buraq ni kalau bahasa Arab dia kilat cahaya. Jadi dia sejenis makhluk yang menyerupai haiwan. Benda ni buraq ni dia sejenis haiwan. Besar sedikit daripada khimar, kadai. Kecil daripada baral. Baral ni kacukan kuda dan kadai. Jadi kata kalau kuda tu besar, khimar tu, kadai tu kecil, dia campuran tengah-tengah, tuan. Itu dia punya diceritakan dalam hadis sahih. Okey, tuan cari, Ustaz, saya cari internet ni jumpa.
gambar ni. Adakah ni buraq tuan? Tadi ustaz cerita buraq ni dalam hadis kata nak macam kuda, kecil kuda, besar pada barang. Akhirnya dia membuat buah kuda sekok ni, buah kaki 4, buah kepala pula. Buah apa? Buah sayap pula. Kacau kan? Ni penyerupaan ni agama kita tak benarkan. Siapa yang nampak kan? Hari kejadian Nabi SAW, malaikat Jibril buraq tu sendiri dengan Allah Ta'ala. Yang lain tak dinyatakan. Abang kata ni tanda-tanda dia. Cerita dia kalau kita jumpa lagu ni tak betul. Ni main daripada unsur-unsur ni daripada India, Hindu ke sebagainya. Kita tak tengok benda-benda ni salah di sisi Allah tuan. Okey, Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Mi'raj ini perjalanan naik Nabi ke atas Masjid Aqsa tu ke Sidratul Muntaha. Isra tadi dijalankan Mekah ke Baitul Maqdis. Tu Isra diperjalankan. Mi'raj diangkat ke mana? Angkat ke langit. Itu yang kata ke Sidratul Muntaha. Jadi ada dua benda. Isra apa dia? Diperjalankan. Mi'raj diangkat jumpa Allah tuan. Dua benda yang berbeza. Jalan Mekah ke Baitul Maqdis, Mi'raj diangkat. Apa tu? Jumpa Allah tuan. Okey, kita pergi tuan. Masjid Aqsa. Mana Masjid Aqsa ni? Gambar bagi. Kalau tahu ni tempat kan di Palestin. Kawasan di mana Baitul Maqdis. Okey. Kalau pasal ada dua kubah. Satu kubah emas, satu kubah kuku. Kubah emas tu kita tengoklah, kita pergi Mekah, pergi berhaji, beli kamera tu ambil gambar apa yang warna merah tu, tunjuk kat cucu, tekan sekali, gambar Mekah, gambar Madinah, gambar apa air Zam-Zam. Itu zaman dulu. Cuma mana satu Masjid Aqsa? Yang warna emas ke ataupun yang warna kelabu? Saya dulu kata yang warna emas tu Masjid Aqsa. Bila cek-cek balik tuan, Masjid Aqsa ni yang warna kelabu coklat ni kubah dia, itu Masjid Aqsa. Yang warna emas atas tu, itu namanya Dome of Rock. Tempat yang mana orang panggil bahasa Melayu kita tempat balai Islam, balai kesenian, muzium bahasa mudah. Muzium Islam. Tu yang emas tu. Kita duk kata hot tu yang orang pergi semayang Aqsa. Bukan. Yang hujung ni dekat tebing hujung tu, itu Masjid Aqsa. Ni agama yang mana? Yang ada sekubah kuku ni. Okey, kita pergi dalil yang pertama. Dalil ni tuan-tuan ada banyak. Kalau kita tengok riwayat ni, sahabat-sahabat cerita sampai 15 ke 16 cerita tentang Isra ni. Ini salah satunya yang sahih. Telah menceritakan kepada kami Syaiban bin Faruq, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Salamah, telah menceritakan kepada kami Sabit Al-Bunani dari Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, ini Syaiban, Hamad dan Sabit, 3 orang ni. Ni siapa dia ni? Ni yang bawa hadis. Kita boleh tulis ni ni. Penipu ke, pembohong ke, seqah ke, apa tu, pelupa ke, ahli maksiat ke, sebagainya, tak dikenali ke. Dari situ kita boleh nilai ada ni sahih ke, dhaif ke, palsu ke dan sebagainya. Jadi cerita dia, Rasulullah SAW bersabda, aku telah didatangi buraq mai kepada Nabi, iaitu seekor binatang yang berwarna putih. Buraq ni warna putih. Jadi dalil dia buraq warna putih, lebih besar daripada kaldai tetapi lebih kecil daripada baral. Besar kaldai, kecil pada baral. Kuda tadi kecil pada kuda, besar pada kaldai. Ia merendahkan tubuhnya sehingga perut buraq tadi sampai hujung. Dapat kata dia dilentok tak lentok, dia boleh merendah perut dia tu sampai hujung. Itu binatang buraq ni. Beliau bersabda lagi, maka aku segera menunggainya. Nabi naik atas buraq tadi, Nabi sampai ke Baitul Maqdis. Mekah tadi sampai Baitul Maqdis. Tu kata dari kita belajar dulu kan, boleh tak kita tidur kat masjid iktikaf? Dalil dia, sebelum dalil ni Nabi sebut, aku pada suatu malam di Mekah aku tertidur. Nabi tertidur kat Mekah tu, ke Baitullah tu, dan ditemani oleh malaikat. Nampak Nabi pun pernah tidur kat masjid. Kita boleh iktikaf tidur dalam masjid? Boleh. Itu dalil dia. Lepas tu cerita dia sambungan ini tuan, yang mana Nabi dijemput oleh malaikat naik buraq tuan. Daripada mana? Mekah ke Baitul Maqdis. Okey, dalil beliau bersabda lagi,
Nabi cerita lagi, kemudian aku mengikatnya pada tiang masjid. Nabi lepas sampai di Baitul Maqdis, Nabi ikat buraq tadi dekat tiang masjid, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para Nabi. Nabi sebelum ni pun dah pernah sampai ke Baitul Maqdis, mereka pun ikat tunggangan mereka, unta ke kuda ke apa ke, mereka ikat di tiang masjid. Bila tengok balik, kita silang balik, kalau masjid yang warna emas ni 20 afraq, tiang tak ada kan. Bila tengok balik Masjid Al-Aqsa ni, nampak ada banyak tiang. Jadi sahihnya cerita Nabi, dan dalil ni menguatkan lagi. Rupanya dulu-dulu ni, zaman sebelum Nabi Muhammad, peristiwa Isra Mi'raj ni, Nabi-Nabi terdahulu dah sampai dah Baitul Maqdis. Dia pergi ikat di mana? Ikat di tiang-tiang masjid ni, binatang tunggangan mereka. Ni dalil tuan, sahih tuan. Okey, kemudian Nabi pun masuk dalam masjid. Nabi menunaikan solat 2 rakaat. Ustaz, macam pelik, Nabi mana bayang lagi? Sebab perintah semayang selepas Isra Mi'raj. Ni Nabi main-main, Nabi semayang dulu 2 rakaat. Macam mana Nabi tahu? Cerita dia, umat sebelum kita pun dah ada solat. Bani Israel solat macam mereka, syariat mereka. Nabi Isa, sebab tu Nabi Isa kita Injil, Nabi Isa semayang dahi kena lantai. Nabi Musa semayang pun dahi kena lantai. Kita semayang lah pun dahi kena lantai. Cuma cara dia, kaifiat dia berbeza dengan Nabi pilih. Sebelum peristiwa Isra Mi'raj dah ada solat. Pagi sekali, petang sekali, 2 rakaat. Ni dalil dia. Okey, kemudian selepas semayang 2 rakaat tu, aku keluar. Nabi keluar daripada masjid itu. Tiba-tiba aku didatangi oleh Jibril. Mereka Jibril mai jumpa bawa Nabi, membawakan semangkuk arak dan semangkuk susu. Jadi Nabi lepas habis semayang tu nak keluar masjid, Jibril bawa mai kepada Nabi 2. Satu ada arak, satu susu. Dan aku memilih susu. Nabi ambil susu. Kemudian Jibril berkata, kamu telah memilih fitrah. Kamu pilih itu betul lah. Sebab apa? Kalau ambil arak tadi yang alih, alba, maksiat sebagainya, memabukkan. Jadi Nabi pilih susu tu fitrah. Okey, tu habis Isra. Kita pergi Mi'raj pula, peristiwa ni pula sambungan. Lalu Jibril membawaku naik ke langit. Ni poin dia kan, Nabi dibawa naik ke langit. Tuan tahu tak, pada tahun yang Nabi jadi Isra Mi'raj ni, ada 2 tahun kedukaan. Isteri dia meninggal, iaitu Khadijah, dan bapa saudara Nabi, iaitu Abu Talib, meninggal. Kemarin tuan, semalam ni ada forum di Masjid Perawah Datuk Kiamat. Lah orang tak pergi Masjid Perawah dah, tukar nama Masjid Ali bin Abi Talib. Tak mana ni masjid, tak pernah dengar pun. Tu Masjid Datuk Kiamat. Kalau jampi antara Mulang Nabi pergi teri tu, Masjid Datuk Kiamat tu nama dia Perawah, tukar nama Masjid Ali bin Abi Talib. Sebenarnya ni forum lah tentang apa cerita Ali bin Abi Talib ni, macam mana dan sebagainya. Okey, Nabi dibawa naik ke langit. Siapa bawa? Jibril AS. Cuma cerita dia disebut ketika Nabi nak naik ke langit dengan Jibril, rupanya tingkat pertama ni, langit ni ada banyak tingkat. Ada penjaga langit pertama kan, itu malaikat. Apa malaikat tanya? Siapakah kamu? Dia tanya Jibril. Siapakah engkau? Aku Jibril. Siapa bersama engkau? Muhammad. Adakah ia diutuskan? Ya, ia Nabi, ia Rasul diutuskan. Kemudian barulah mereka dua ni dibenarkan masuk ke dalam langit yang pertama tadi. Ustaz, soalan dia, bintang langit, bulan, matahari ni langit ke berapa? Yang kita dupi Zuhal, Marih, tanpa Pluto yang ada tu, Wallahualam, mungkin waktu pun tingkat pertama pada lepas ni. Sebab apa? Malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad SAW pun tak dibenarkan naik langit yang kedua. Dia ada sekatan kan, bahasa boleh kita roblong. Roblong kan. Dan menarik tuan-tuan pasal yang jaga tu tanya, siapa engkau? Aku Jibril. Takkan malaikat tak kenal Jibril, ketua malaikat ni. Macam kita, ketua polis lekat gambar ni, ketua balai kanan, ketua polis pelik, ketua polis negara kan, takkan tak kenal. Dan abang kata tu kan, ada dia punya cerita dia kata malaikat pun tak kenal semua. Bahkan sebab malaikat ni antara makhluk yang paling banyak Allah cipta.
Kita rasa apakah bukti dia? Kata malaikat ni makhluk paling banyak Allah cipta kita kan sentuh sekali lagi. Jadi langit pertama tadi dah jawab tadi, baru dibuka. Kemudian di sana tuan-tuan, setelah dibuka, tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Adam. Dia menyambutku serta mendoakanku dengan kebaikan. Langit pertama tu jumpa dengan Nabi Adam AS. Itu yang pertama. Kemudian berlaku lagi, Nabi naik ke langit yang kedua bersama dengan Jibril tadi. Kemudian sama juga malaikat yang jaga langit kedua tanya, siapakah engkau? Aku Jibril. Siapa bersama kau? Muhammad. Adakah yang diutuskan? Dia Nabi. Ya Nabi diutuskan. Baru benar masuk langit kedua. Dan di sana tuan-tuan, Nabi SAW berjumpa dengan Isa putra Maryam dan Yahya bin Zakaria. Dua Nabi Isa dan Nabi Yahya. Dan mereka pun menyambut Nabi Muhammad dan mendoakan aku dengan kebaikan. Nampak ni baru langit yang kedua. Cerita yang ketiga pula sama juga. Naik langit ketiga pun sama, ditahan, ditanya siapa sebagainya. Dan di sana jumpa dengan Nabi Yusuf AS. Langit ketiga jumpa Nabi Yusuf AS. Sama juga mendoakan aku dan juga menyambut aku tuan Nabi SAW. Langit yang keempat, benda yang sama juga, soalan yang sama ditanya. Di sana jumpa dengan Nabi Idris. Tadi jumpa Nabi Yusuf, jumpa Nabi Idris. Langit kelima jumpa Nabi Harun AS. Sama juga modus pertanyaan yang awal tadi dia kena jawab. Langit yang keenam, di sini jumpa Nabi Musa. Langit yang keenam. Dan langit yang ketujuh, Musa AS jumpa dengan Nabi Ibrahim AS. Cuma spesialnya di langit yang ketujuh ni, Nabi Ibrahim dia sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Keluasan setiap hari mampu memasukkan 70,000 malaikat. 70,000 malaikat masuk dalam tu beribadah. Mereka keluar dan tak kembali dah tiap-tiap hari. Kita 70,000 orang yang masjid masjid Al-Ghufran, keluar tak main dah 70,000. Main pula esok 70,000 lain. Itu kita kat dunia. Di sana tuan 70,000 masuk sehari, keluar pula tak main dah malaikat yang sama, yang lain pula, yang lain. Bayangkan daripada dulu ni sampai keluar berapa banyak. Jadi ciptaan malaikat ni antara paling banyak Allah cipta tuan. Di mana ni? Di Baitul Ma'mur. Okey, soalan dia, apa itu Baitul Ma'mur? Ustaz pernah dengar pula Baitul Izzah. Apa Baitul Ma'mur dan apa itu Baitul Izzah? Kita tengok bagi Ustaz. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Izzah, rumah di langit dunia. Baitul Izzah, rumah di langit dunia. Ada dua rumah di langit. Satu, Baitul Ma'mur. Dua, Baitul Izzah. Okey, ada dua rumah. Baitul ni rumah. Baitul apa itu tadi? Contoh Baitul Umar, rumah Umar. Baitul Aziz, rumah Aziz. Contoh. Ini nama Baitul Izzah, Baitul Ma'mur. Jadi dua rumah ni ada di langit. Langit yang mana? Kita sentuh balik. Mengenai Baitul Ma'mur, Allah jadikan tempat ini sebagai sumpahnya di surat At-Tur, yang artinya demi Baitul Ma'mur. Quran surat At-Tur ayat 4. Juga disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sangat panjang, bercerita tentang peristiwa Isra Mi'raj. Dari sahabat Malik bin Sa'sa'ah bahwa Nabi SAW menceritakan, kami mendatangi langit ketujuh, lalu aku mendatangi Nabi Ibrahim. Aku memberi salam kepadanya dan beliau menyambut, selamat datang putraku, sang Nabi. Lalu aku melihat Baitul Ma'mur. Aku pun bertanya kepada Jibril. Lalu beliau menjawab, ini adalah Baitul Ma'mur. Setiap hari tempat ini dikunjungi 70.000 malaikat untuk melakukan sholat di sana. Setelah mereka keluar, mereka tidak akan kembali lagi ke tempat ini. Nampak? Nabi tanya, apakah tempat ini? Ini Baitul Ma'mur, yang mana dia 70,000 malaikat akan masuk setiap hari, akan solat di situ. Bila keluar dia tak balik dah, akan main pula. Lepas itu malaikat yang lain pula, hari demi hari tuan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis kuat, sahih Bukhari dan Muslim. Nabi SAW juga bersabda,
yang artinya Baitul Ma'mur ada di langit ketujuh. Tak mana dia berada? Langit 7. Bersama siapa? Bersama Nabi Ibrahim AS. Dalil yang kita baca tadi. Setiap hari dimasuki oleh 70.000 malaikat dan mereka tidak kembali lagi. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syuaib Al-Arnaud. Nampak tadi Bukhari Muslim sahih dah. Yang ni pun sama juga sahih. Hadis Ahmad. Adapun Baitul Izzah adalah tempat di langit dunia. Baitul Izzah ni tak mana pula? Ni langit dunia. Tadi langit 7. Ni langit di dunia. Di kita ni lah. Wallahualam tak mana kita tidak tahu. Mengenai keberadaannya disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Al-Quran dipisahkan dari Al-Dzikr, yaitu Lauhul Mahfuz, lalu diletakkan di Baitul Izzah di langit dunia. Tuan perasan tak? Kita perasan balik, kita nak jumpa Ramadan ni ada 2 tarikh. Allah kata, aku turun Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Bila itu Qadar? 21, 23, 25, 27, 29 hari-hari ganjil. Tapi kalau kita perasan balik, kita 17 hari bulan Ramadan kita cuti umum. Apa dia? Nuzul Al-Quran. Al-Quran turun juga. Pening ni kamu. Tadi kata bulan apa tu Ramadan, bulan ganjil 20 kata. Yang kita sambut 17 hari bulan tu tak sampai 20 hari bulan lagi. Ni beza dah. Langit turun Al-Quran sekaligus pada suatu malam. Yang betul-betul tu Baitul Izzah tu secara beransur-ansur. Hari ni dalil apa cerita, esok malaikat Jibril bawa pada Nabi cerita apa pula, apa arahan, apa dia beransur-ansur. Tu beza dia. Apa dalil berdalil sebab tu seronok kan. Belajar agama ni bila kita belajar dalil yang sahih. Dalil tadi cerita, yang ni pun cerita. Dia ada kaitan, dia tak bertemu. Dia membenarkan satu dengan lain. Kalau hadis palsu, hadis ni baik, Nabi cerita lagu lain, ni cerita lagu lain pula. Dia akan bertemu kan. Sebab tu kan kita Allah ni cari hadis yang sahih kan. Kemudian Jibril menyampaikan kepada Nabi SAW. Hadis riwayat Hakim, Ibnu Abi Syaibah dan disahihkan Ad-Dhahabi. Az-Zarqani memberikan komentar untuk riwayat Ibnu Abbas. Hadis ini mauquf sampai Ibnu Abbas. Hanya saja dihukumi marfu sebagaimana sabda Nabi SAW. Berdasarkan kaidah bahwa perkataan sahabat untuk masalah di luar logika dan dia bukan termasuk orang yang suka menerima berita Israiliyat, maka status perkataannya sama seperti sabda Nabi SAW. Beliau melanjutkan, tidak diragukan lagi bahwa turunnya Al-Quran ke Baitul Izzah termasuk berita gaib yang tidak bisa diketahui kecuali melalui Nabi SAW yang maksum. Dan Ibnu Abbas juga bukan orang yang dikenal suka menerima berita Israiliyat, sehingga perkataan beliau dalam hal ini boleh dijadikan dalil. Mana Al-Urfan. Jadi Ibnu Abbas ni dia tak ambil cerita-cerita Israiliyat. Cerita dia tu dia membenarkan apa yang Nabi sebut tuan. Okey. Cerita yang ketiga pula. Kemudian aku dibawa ke Sidratul Muntaha. Daun-daunnya besar seperti telinga gajah dan ternyata buahnya sebesar tempayan. Tadi Baitul Ma'mur. Nampak Nabi Ibrahim bersandar kepada Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur tadi tempat yang mana malaikat masuk. 70,000 orang malaikat akan solat ibadah di situ, keluar tak main dah, akan masuk yang lain pula. Kemudian lepas peristiwa itu Nabi dibawa ke Sidratul Muntaha, di kemuncak tuan. Daun-daun di tempat itu seperti telinga gajah besar tuan. Dan ternyata buahnya pula sebesar tempayan. Kalau buah harum manis tuan, sekilo pun dah berapa? Sekilo RM25, RM30. Tu 3 biji, 2 biji. Kalau besar tempayan tuan, dia bayang tuan. Buah harum manis besar tempayan, dia sekilo apa kan? Dia punya apa tu bayangan dia tempat itu lain pada kita tuan. Beliau bersabda lagi, ketika beliau menaikinya dan dengan perintah Allah, Nabi masuk ke Sidratul Muntaha dengan perintah Allah. Maka Sidratul Muntaha tadi berubah bentuk, tadi yang awal tadi ni berubah jadi tidak seorang makhluk pun dari makhluk Allah yang mampu menggambarkan keindahannya.
Kalau kita pergi Cameron Highland, tempat ni cantik, bunga ni elok. Pergi Switzerland, tempat Bukit Bakau no indah, ada ayam apa semua terjun lagi. Pergi mana, Teluk mana ke, Tasik mana ke, cantik. Tapi tempat Situ Muntaha ni, manusia yang mana tu tak pernah masuk, tengok lagi yang cantiknya tempat itu. Lalu Allah memberikan wahyu kepada beliau dengan mewajibkan solat 50 waktu sehari semalam. Itu arahan dia. Kita semayang hari ni 5 waktu. Rupa-rupanya asas semayang kita ni 50 waktu. Ini dalil dia, tuan-tuan. Lalu aku turun dan bertemu dengan Nabi Musa. Di mana ni? Tingkat ke-6 tadi. Dia bertanya, apakah yang difardukan oleh Tuhanmu Allah kepada umatmu? Apa yang Allah bagi pada umatmu? Jadi apa yang Nabi SAW jawab? 50 waktu solat. Bayangkan 50 waktu. Bila dengar lagu tu, Nabi Musa pun berkata, kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah ringan, minta kurang lagi, kerana umatmu tak mampu melaksanakannya. Umat kau tak mampu nak buat. Aku pernah mencuba Bani Israel dan menguji mereka. Nampak, Nabi Musa pun pernah cuba pada Bani Israel. Beliau bersabda lagi, aku kembali jumpa Tuhan, lalu berkata, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, berilah keringanan pada umatku, kurang sikit, kurang pada umatku. Lalu Allah SWT pun mengurangkan 5 waktu dari beliau. 50 tadi kurang 5, baru 45 tuan. Lalu aku kembali jumpa Nabi Musa, tingkat 6 tadi, turun balik, dan berkata, Allah telah mengurang 5 waktu solat daripada aku. Nabi Musa berkata, umatmu tak mampu laksanakan, jumpa lagi Allah, minta kurang lagi, minta ringan. Itu kata Nabi Musa. Beliau bersabda, aku berulang alik. Bila dengar tu, dia ulang alik jumpa Allah ni banyak kali, sehingga Allah berfirman, wahai Muhammad, sesungguhnya aku fardukan 5 waktu sehari semalam. Last sekali itu 5 waktu tinggal. Daripada 50, 45, kurang, tinggal 5 waktu. Dan Allah sebut pula, setiap solat fardu dilipat ganda dengan 10 kali lipat. Semayang kita hari ni satu rakaat, satu solat 5 waktu ni sama dengan 50 waktu. Satu solat kali dengan 10 tuan. Begitulah juga barang siapa yang berniat. Dari yang cantik lagi, Allah sebut sini, siapa yang berniat baik, maka dicatat baginya tapi tak buat, dia dapat satu kebaikan. Tuan balik saya nak buat duha lagi pukul 9.30 pukul 10, tiba-tiba tak buat pun duha, niat saja, tuan dapat satu dah pahala tuan. Tiba-tiba tuan buat pula ke amalan baik tu, dicatat 10 kali kebaikan. Tuan buat pula lagi pukul 11 lagi, 10 lagi, buat duha betul, bukan kata saja, bukan niat saja, dapat 10 kebaikan tuan. Nampak cantik tak cantik Allah bagi kepada kita. Kemudian kita sebaliknya, kalau kita niat nak buat jahat tetapi tidak melakukannya, nescaya tidak dicatat banyak sesuatu pun. Niat nak mencuri, niat nak merompok, niat nak buat maksiat, tapi tak buat pun, tak dapat apa tuan. Tiba-tiba tuan buat juga, mengerjakan kejahatan itu, maka dicatat baginya satu kejahatan. Buat jahat, Allah tak kata 10 kali ganda. Jahat ni bagi 10 kali ganda dosa, tak, Allah bagi satu saja. Buat 5 jahat, 5 kejahatan dosa dapat. 10 jahat, 10. Tak ada Allah kata ganda hang jahat ni buh 100, buh 20, buh 30. Tak, satu kejahatan, satu dosa tuan. Nampak sayangnya Allah pada kita. Kebaikan tak buat lagi, dapat pahala dah. Buat pula dapat ganda 10 kali lipat. Kemudian aku turun sehingga jumpa dengan Nabi Musa. Lalu aku memberitahu kepadanya, dia masih saja kata, kembalilah kepada Tuhanmu, minta keringanan. Aku menjawab, aku terlalu banyak berulang alik kepada Allah sehingga menyebabkan aku malu padanya. Wahai Nabi Musa, 5 ni pun cukup dah. Aku berulang 50 tadi ni, kurang dah jadi 5. Aku malu pada Allah kan. Tu saya tanya, kita semayang 5 waktu, tapi ibadah kita tu diganda dengan 10 kali ganda. Sama dengan 50 waktu solat kita, pahala tu. Sebab umat Nabi Muhammad tak lama mana, 60-70 umur umat Nabi Muhammad. Hadis riwayat Muslim sahih kan. Okey, habis cerita bab Isra Mi'raj ni tentang apa? Tentang solat. Itu yang Nabi terima daripada Allah SWT. Kita ke mana pun malas dan kena solat dan ibadah lain gagah lagi dah. Kalau tak mau puasa sunat, tak mau buat benda-benda lain ni, solat kena buat.
Bila main nanti 5 waktu kita buat, baru dia akan main rajin. Duha, tahajud, witir, solat sebagainya, qabliyah, ba'diyah, dia akan main. Jadi kalau kita 5 waktu ni tak jaga, mana mungkin nak buat solat-solat sunat yang lain. Okey, saya ulang kaji balik. Ni plan dia punya infografik. Langit pertama tadi, dalil sebut tadi, ada malaikat yang jaga setiap langit tadi. Malaikat katanya, siapa engkau? Aku Jibril. Siapa bersama engkau? Muhammad, Nabi Muhammad. Adakah ia Nabi diutuskan? Ya. Pun dibuka pintu langit, jumpa Nabi Adam. Langit kedua, Nabi Yusuf. Langit ketiga, Nabi Isa dan Yahya. Langit keempat, Idris. Nabi kelima, Nabi Harun. Langit keenam, Nabi Musa. Langit ketujuh, Nabi Ibrahim. Naik atas lagi tuan, dia ada tadi yang mana Baitul Ma'mur tadi, yang Nabi Ibrahim tu tingkat yang ketujuh tadi, ada Sidratul Muntaha. Atas lagi Arasy Allah tuan. Itu yang Allah cerita dalam aqwal Nabi cerita dalam hadis sahih. Ini yang kita tahu tuan. Sami'na wa ata'na. Kami patuh, kami kami beriman tuan. Okey, perintah sembahyang tuan. Kita tengok balik tuan. Saya sentuh sikit tentang sejarah azan. Masa ada lagi nak. Okey, azan ni memang mana tuan? Dan kita nak sembahyang ni mesti kena tahu cara azan dulu. Kan? Dalil dia tuan, pada tahun pertama hijrah disebut dalam hadis Ibnu Umar, anak Umar Al-Khattab. Kaum muslimin dahulu ketika datang ke Madinah berkumpul, lalu diperkirakan waktu solat tanpa ada orang seru. Awal dia dah terima sembahyang, tapi tak ada orang nak azan, tak tahu lagi. Sehingga mereka berbincang pada zaman tu, pada masa tu, ada yang kata cadangan, kita gunakan loceng panggil orang sembahyang, macam mana orang Kristian buat tu, Nasara. Dan ada yang kata pula kita guna trompet, tiup trompet. Sebab apa? Orang Yahudi nak panggil pi kuil, pi tempat ibadah mereka, tiup trompet. Jadi dia dengar itu tak mau. Sebab apa? Kita ikut agama lain. Jadi maka Umar pun berkata, tidakkah kita melantik seorang untuk suruh azan, lantik orang panggil azan. Lalu Rasulullah SAW pun bersabda, wahai Bilal, bangun dan serulah solat. Wahai Bilal, tu yang Tok Bilal panggil tu. Sebab apa nama Bilal? Orang Tok Bilal sebab nama Bilal bin Rabah. Dia yang antara orang yang awal yang suruh azan. Jadi cerita dia Tok Bilal ni lah yang azan. Tu cerita yang sejarah kata Bilal bin Rabah ni dia yang lakukan azan. Satu dunia, satu Malaysia kita pun panggil Tok Bilal tuan. Hadis Bukhari. Okey, contoh tuan. Ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya apa ni? Ustaz, pasal apa dia buat tiup trompet ni? Kan kita baca tadi dalil tadi, zaman Nabi awal tu macam mana nak panggil azan? Sahabat-sahabat kata, apa kata tiup trompet macam mana orang Yahudi. Yahudi panggil gerepa pikir mereka, masa waktu mereka tu dia tiup trompet. Sebab tu kan, kita agama Islam kita tak ada main tiru-tiru. Tiru agama ni, tiru agama ni, celuk-celuk kahwin, buah agama kita. Tak. Nabi dia perinci betul-betul. Dia tak mahu kita tiru agama lain kan. Okey, ni azan di mana ni? Ni Syadian Cina. Sama tak dia azan kita azan tadi subuh? Sama tuan. Mekah ke Madinah ke UK ke Amerika ke India ke Indonesia ke Thailand ke, semua azan sama. Cuma suara lah beza kan? Tapi sebutan lafaz-lafaz semua sama. Tapi azan Syiah lain. Dia tambah asyhadu anna Ali waliullah. Dia tambah rakaat ketiga. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Ali waliullah. Syiah tambah rakaat ketiga tuan. Itu Syiah. Allahu Akbar, أحد المجاهدين في جبهة الأسرى العديد. Ni di Gaza tuan. Ketika perang tuan, memang ada dalil kata boleh kita lakukan azan. Fungsi azan. Satu, ketika nak masuk waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak.
Ketika perang pun sunnahnya kita azan. Ustaz ni hujan lebat ni, ribut kuat ni, macam mana ni? Kita boleh berdiri, kita azan untuk menghindarkan angin kuat dan sebagainya, tuan. Jadi kita sesat dalam hutan dan sebagainya pun boleh guna azan untuk bantu kita, tuan. Okey, ni yang lain, tuan. Betul tak ni? Ingat macam ni azan. Ni bukan azan. Ni panggil semayang. Orang Yahudi panggil semayang, tiru azan kita. Dulu ni kita tak ada azan, kita cadangan suruh tiru mereka. Tapi bila Allah ni pula, mereka ambil agama kita ni, azan kita, ubah bahasa mereka. Tadi mana tuan tu gambar ni? Di mana ni gambar tadi ni? Di Dome of Rock, tempat Baitul Maqdis. Tu Masjid Aqsa, tuan. Yang mah tu yang tadi balai seni Islam kita yang di Israel, di Palestin. Yang mana yang Masjid Aqsa tu, yang hujung tu kubah coklat tu. Ni di mana ni? Di Palestin. Gambar sebelah kanan tu, ni penempatan haram Yahudi tu, penuh rumah apa-apa. Ni dia ambil kita tanah Islam kita, tuan. Tok Bilal pun pakai topi, tuan. Tok Bilal kita lepas ni dia pakai kepiah kot. Kita pakai topi. Alah, bukan selalu, kadang-kadang. Tak, tuan. Ni Yahudi dia pergi kat depa. Kita pakai. Kita pun ikut, tuan lah. Kepiah ke, songkok ke, samban ke apa. Sunnah Nabi Habak pakai semayang ni tutup kepala. Apa dia? Kita orang Perlis, kita orang Melayu kita ni songkok, lebay. Kalau pergi ke Indonesia, dia ada wak-wak karjo apa lebay dia tu. Pergi atas lagi, dia macam cara. Jadi sunnahnya tutup kepala. Cuma nak buh selalu kepiah ke, nak buh macam arak dengan kain ke apa tu, terpulang, tuan. Kita faham. Jadi sunnahnya tutup kepala ketika nak sembahyang ni. Okey, ni azan ni Yahudi tiru azan kita. Okey, saya pergi pula tuan sikit lagi. Ni cara orang Yahudi solat. Apa? Dia ada qiyam dia ada rukuk apa? Dia qiyam dia ada sujud dia, kan? Cuma ni syariat depa, cara depa. Nampak kata Nabi Musa pun semayang dari kena lantai. Nabi Isa pun dari kena lantai. Buat tuan. Ni. Jadi ni solat ibadah bagi orang Yahudi. Okey. Saya cepat kita lah. Okey, ni dia punya apa tu, berapa rakaat kita tak tahulah. Kan. Okeylah ni, tuan. Macam mana dia pernah bagi salam, tuan? Salam ketika rukuk. Kita salam sujud tahiyat mau bagi salam. Dia pun ketika rukuk dia bagi salam kiri kanan. Lepas habis rukuk apa salam, tuan? Dia pun terlentang, tuan. Zuhur nanti dari imam lah. Kita try dalam satu waktu je. Jangan, tuan, kacau. Saat lagi saya masuk dalam ni. Siapa ajak ni? Ustaz Umar ajak. Kacau. Ni ibadah orang Yahudi. Lebih kat mereka lah cara mereka. Nak apa kata, tuan? Kalau kita tengok balik, kan baru ni 2-3 hari lepas disebut kata Mahkamah Sabah Sarawak membenarkan perkataan Allah digunakan, tuan. Kita pun melenting ni pasal apa guna Allah ni. Kalau kita fikir balik secara dakwah, tuan, itu lagi mudah kita ajak dia masuk Islam. Apa sembah ni? Sembah Tuhan. Nama apa? Allah. Dia sama dengan Tuhan kami, Allah. Nampak, tuan? Sebab apa? Kalau Tuhan nampak Allah, kami sayang Nabi apa? Nabi Isa buka kita Injil apa? So dia buka lihat kita Injil dia apa? Nabi Isa semayang, dahi kena lantai. Dahi ni sujud lantai ni. Lo ni apa semayang macam mana? Duduk gereja, duduk atas kursi menyanyi ayat. Ini lebih gereja kat Arab, kat apa? Depan Kodroma tu, tapi tak nampak aktif tu, kan? Nampak tak? Jadi itu, tuan. Siapa sayang Nabi Isa? Kami. Dahi kena lantai. Nabi Isa semayang, dahi kena lantai. Hampa semayang, tak tiru Nabi Isa pun. Poin kedua, Nabi Isa sebut dalam kitab Injil hampa dia baca lah ni, Nabi Isa berkhatam masuk Jawi.
Siapa berhadap lah ni? Cik-cik balik, ni kami orang Islam ni semua berhadap sayang Nabi Isa. Nampak? Siapa sayang Nabi Isa lagi? Kami sayang Nabi Isa lagi. Nampak tak? Jadi cara kita ni lagi mudah masuk Islam juga. Tapi kita macam mana ustaz? Kita mayang pun tak, anak pun Quran pun tak baca, baca buku nanti kitab Injil nampak Allah terpesong akidah. Betul lah tuan. Dan kita pun tak kemas. Try kita kemas tuan. Tak nak masalah, bahkan ini batu tanggung untuk kita ajak depa amal ni masuk Islam. Nampak tak? Jadi kita tuan tengok balik tuan. Sebab agama Allah ini daripada Nabi Adam dulu semua agama tauhid. La ilaha illallah. Semayang saja cara Nabi Isa, Nabi Musa ibadah mereka. Tapi bila main Nabi Muhammad, yang lain dia terhapus. Kena peluk agama Islam, ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Itu dia punya cara dia tuan. Okey, lahir tuan. Okey, yang tak solat tuan. Lahir tuan, saya duduk tuan. Masih ramai yang meninggalkan solat. Suatu keparduan yang paling besar dalam Islam. Orang yang tidak mengerjakan solat ini tidak layak bernama Islam. Kerana orang yang tidak solat musuh Allah, musuh malaikat, musuh para rasul, musuh para nabi, musuh orang yang beriman. Tetapi kita tak pandang meninggalkan solat sebagai satu jenayah. Bagi kita jenayahnya ialah isap dadah ataupun rokok dan samu. Meninggalkan solat tak ada apa. Bahkan ada orang yang dia hormati walaupun dia orang yang tidak semayang. Hukumnya haram kita cium tangan orang yang tidak semayang. Tapi kita ni jahil, tidak ada ilmu, tangan orang yang tidak semayang dicium. La ilaha illallah. Tok guru kita kata baik kita cium hidung kambing daripada kita cium tangan orang yang tidak semayang. Kerana orang yang tidak semayang telah pun dijanjikan masuk neraka sakar. Allah hikayatkan dalam Quran. Malaikat bertanya, ma salakakum fi saqar? Apa sebab kamu duduk dalam api ini lama sangat ni? Sampai berjuta-juta orang duduk di dalam api. Maka jawab mereka itu, lam naku minal musallin. Kami bukan penjenayah hebat, kami bukan rompok bank, kami bukan perogoh bersiri, kami bukan geng pancung kepala orang. Cuma kami tidak solat. Tidak solat tak kira anak raja, anak permaisuri, anak menteri, presiden dunia ni pun sekalipun pasti Tuhan letak di dalam neraka sakar. Allah berfirman. Dan alah tak semayang aja, bukan merompok, bukan mencuri, bukan menyamun, tak bunuh orang pun, bukan tetak orang pun, tak semayang. Tak semayang tuan, rupanya ada neraka khas untuk orang yang tak semayang. Apa nama? Sakar. Khas untuk orang tak semayang. Kalau merompok, mencuri, menyamun, ya dosa besar. Buat tu dosa besar. Tapi semayang ni dia ada khas maka untuk orang yang tak semayang, maka sakar tuan. Jadi kita ni kalau kita bekerja tuan, ada pekerja kita, carilah yang semayang. Yang semayang tuan, insya-Allah yang lain clear. Kalau arahan kita ni suruh jaga kedai, mega, bagi modal RM50, RM100, main malam nak tutup, nak bagi beranak 2-300 untung. Mana mungkin tu tuan. Kalau semayang pun dia boleh culas. Allah bagi nak keluar sakar, ancaman pun dia tak semayang. Kita nak bagi beranak di kedai kita 300 jadi 1000. Pakai doa tuan. Kurang lagi ya doa tuan. Sebab apa? Dengan kita pun dia tak amanah, Allah pun tak amanah, dengan kita siapa lagi? Jadi carilah pekerja kita yang jaga semayang. Dan dengan Allah dia clear, dan kita insya-Allah dia akan clear tuan. Jadi apa pun itu yang pertama. Yang kedua, ketiga dia ni bagus, dia ni ada apa kemahiran apa, itu add on tambahan. Alhamdulillah tuan. Dan Allah seperti dia tuan. Jadi kesimpulan dia hari ni Isra Mi'raj tentang semayang. 50 waktu kurang-kurang jadi 5 waktu. 5 waktu kita buat lah ni seolah kali dengan 10 kali ganda, seolah pahala tu 50 waktu juga dapat. Jadi niat kita apa-apa buatlah niat untuk dapat kebaikan. Walaupun tak buat lagi dapat pahala. Tambah lagi buat 10 kali ganda pahala dia. Buat jahat tak buat lagi tak dapat dosa. Bila buat baru dapat dosa jahat tuan. Itu pun satu dosa sesama dengan yang kita buat, sesuai apa seperti mana yang kita buat, tak lebih dari dosa ni tuan. Dan Allah alam. Cuma kita berjawab balik, bulan haram pahala dosa dilipat gandakan. Ni bulan haram ni Rejab kan, hari ni kan dia ada 4 bulan haram. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rejab.
4 bulan ni buat ibadah, puasa, sunat, sedekah apa semua, pahala digandakan. Tapi dosa pun kalau buat 4 bulan ni, dosa pun dilipat gandakan. Buat beza tak boleh berjadi. Sebab tu orang Arab 4 bulan ni mereka tak gaduh, tak bunuh, tak pergi perang. Habis 4 bulan ni mereka pergi perang. Mereka tahu walaupun sejahil-jahil mereka tahu juga tentang hukum hakam tuan. Kita ada tuan nak tanya tuan untuk tajuk kita hari ini berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj. Saya buka tu soalan. Tuan pun tahu dah, cuma nak ulang kaji je. Ini daripada dari kita baca tadi lah. Ada tuan nak tanya tuan? Tuan nak, insyaAllah kita mau tidur dekat ni. Tuan nak? Jadi bunyi speaker pun clear ni. Cuma mungkin ada ejah-ejah ke apa kan, ada mungkin power ke apa ke. Sebab masjid tu tadi besar, ada gemar tu mungkin nak kena ejah lah kan. Ya okey lah, Alhamdulillah. Sekian saya tutup dulu tuan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.